A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahil alamin. Ya rabbal alamin. Okey. Kita terus pergi dekat ni lah yang kita nak bincang tu iaitu soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4 ni kalau kita tengok kan soalan 3 dia sebenarnya walaupun kita sini buku tunai syarikat Berhad, dia sebenarnya dia lebih fokuskan pada buku tunai. Okay, tapi saya bukan nak bincangkan itu, saya nak bincangkan pasal soalan syarikat Berhad. Okay, dia kata kat sini Nurse Hartanah Berhad merupakan sebuah syarikat hartanah yang beroperasi di Kuala Nerus, Terengganu. Okey, kemudian pada 1 Mac syarikat telah menerbitkan 3 juta unit 8% share keutamaan pada harga RM1 dan juga 2 juta unit share biasa pada harga 50 sen se-share. Apa tu? Mau buka lah. Lepas tu dia kata pada 10 Mac semua share itu telah dilanggan dan dibayar penuh. Okey, pada 30 Jun pula dia bayar dividen interim. Tadi dia jual semua pada 10 Mac Kemudian pada 3 Ogos pada 3 Ogos syarikat memerlukan modal tambahan dengan menerbitkan 1 juta unit. Siapa? Masuk tak ada pula. Okey, 1 juta unit dia nak tambah pada 30 Ogos ni pada 1 Mac mula-mula. Pada tarikh tutup pengumuman 11 Ogos sudah dilanggan penuh manakala terdapat kurangan langganan sejumlah 100,000 bagi share biasa. Wang kurang langganan ditanggung pihak penaja jamin pada 15 Ogos. Mak ai ni ada penaja jamin bagai ni. Syarikat mengisytiharkan dividen akhir kepada pemegang share keutamaan dan 3 sen unit dividen akhir kepada pemegang share biasa. Okey, soalan ni memang complicated sikit lah sebab kalau awak tengok dia ada kurang langganan ni. Ni jarang berlaku soalan macam ni. Okey, jadi apa dia nak? Dia naklah permohonan 8% share keutamaan. Oh, share keutamaan dia ada 2. Mula-mula 8%. Okey, lepas tu 6%. Okey. Jadi saya ni dululah. Saya buka yang baru dulu. Ada tak yang lebih kurang? Ni dividen. Kita buat baru je lah ya. Okey, jadi dalam soalan ni dia nak kan seperti biasa dalam soalan awak terus pergi kepada mana pula saya pergi ni.
Okey, dia nak akaun permohonan 8% share keutamaan, 6% share keutamaan dengan permohonan share biasa. Okay, saya sediakan kat sini. Saya besarkan sikit supaya kita nampak dengan lebih jelas saya. Okey, saya di sini akaun permohonan 8% share keutamaan. Okay, lepas tu ni 6%. Okey, dan yang akhir sekali ialah share biasa Okey. Kalau awak tengok dekat sini kan, dekat depan share keutamaan dia ada peratus. Peratus ni, ini adalah peratus dividen bagi share tersebut Dia share keutamaan je yang ada peratus kat depan. Kalau share biasa tak ada. Sebab apa share biasa tak ada kat depan dia punya peratus dividen tu? Siapa boleh bagi tahu? Sebab apa? Sebab sebenarnya kalau dividen share biasa sebenarnya dia berubah kan? Kan ikut kalau untung dia banyak, banyaklah peratus dividen dia. Kalau sikit-sikit lah. Sebab tu dia tak ada dia punya peratus dividen kat depan Jadi kalau awak jangan kat depan ni nanti kalau awak terperiksa awak cari mana dia punya peratus dividen dia. Dia sebenarnya dekat depan. Kalau share keutamaan kat depan dia ni. Okay. Okay, ni saya dah sediakan dia punya ni. Sekarang ni kita nak sediakan akaun modal pula. Okay, yang ni modal. Okay, dan akhir sekali dia nak akaun bank Akaun bank saya letak sebelah bawah je lah. Tadi saya dah marah. Karamel. Yang karamel itu okey lagi. Yang butter karamel semalam tu yang bagi super manis. Okey. Ni kita dah sediakan apa dia nak. Okay, dia nak PKK pula nanti, lepas tu dengan menghitung dividen interim dan dividen akhir. PKK dia biasa dia nak ikuti pemilik je lah. Saya buat kat sini Kewangan bagi tahun berakhir bila ni? 31/12/2019. 31/12/2019. Dia nak bahagian equity pemilik saja. Mandi. Okey. Sekejap Caca. Okay, dia terus tulis kat sini modal diterbitkan dan dibayar penuh. Okay,
tajuk dia jugalah. Bawa equity pemilik. Okey, jadi kita pergi pada soalan lagi tadi. Menghitung dividen tu tak apalah. Okay, ni soalan dia. Dia kata merupakan sebuah syarikat hartanah yang beroperasi pada Hello? Assalamualaikum. Tengah buat kelas online. Pukul 1. Okay. Macam ni. Okay, alright. Okay, alright. Okay. Alright, okay. Okay, jap. Okay, minus hartanah berhad. Okay. 3 juta. Okay, dia kata 1 Mac syarikat telah menerbitkan 3,800,000 share keutamaan dan juga kita ambil ni dulu sebab dia kata dia menerbitkan 8%. Okey, jadi bila awak nak masukkan dekat bila dia terbitkan tu kan? Okay. Roti coklat. Roti coklat. Roti coklat. Okey, jadi bila kita nak masukkan kan, dia kata tadi berapa? 3 juta harga dia RM1. Jadi 3 juta darab RM1, maknanya 3 juta lah ya. And then bila kita nak masukkan, okey. Okay, kita masukkan dekat sini sebab akaun modal ni equity pemilik, tambah dia sebelah kredit, tolak dia sebelah debit. Jadi sekarang ni bila kita buka macam ni, dia masuk sebelah kredit lah ya. Okay, jadi saya masukkan dulu amount dia 3 juta. Okay. Sini kredit, jadi maknanya akaun permohonan dia debit. 3 juta juga. Okay. Okey, dalam akaun modal dalam akaun permohonan saya tulis butir dia akaun modal. Manakala dalam akaun modal saya tulis butir dia akaun permohonan 8% share keutamaan ni. Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Ingat dia bila kita kita maknanya kita nak jual ataupun kita terbitkan share ni tadi, dia mesti kredit modal, debit akaun permohonan. Tak makan nak lu. Debit akaun permohonan. Okey, dah? Kita tengok lagi. Tarikh dia 1 Mac ya. Awak buatlah 1 Mac sebab dia bagi tarikh kan. Dapat 1 hari bulan 3 2019 lah. Okay, lepas tu dia kata 2 juta unit saham biasa pada harga 50 sen se-share. Okay, 1 share 50 sen, jadi kalau 2 juta 500 1 juta ringgit lah kan? 2 juta darab 50 sen, jadi 1 juta lah, betul tak? 1 juta.
Jadi saya sama juga tadi, ni share biasa 1 juta. Sebelah kredit modal share, sebelah sini saya masukkan sebelah debit. Tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6 betul. Butir dia saya terbalikkan juga macam tadi. Dalam akaun permodalan share biasa, saya letak modal share biasa. Dalam yang ni pula, saya letakkan akaun permohonan share biasa. Okey. Okay, tengok lagi pada soalan. Pada 10 Mac 2019, semua share itu telah dilanggan dan dibayar penuh. Jadi maknanya ni semua orang sekali dah bayar lah. Jadi pembayaran dia barulah kita, sebab ni adalah akaun sementara, akaun permohonan ni. Barulah kita masukkan dekat bank. Kita jadikan akaun ni kosong, jadi kita masukkan sebelah kredit 3 juta juga. Okay, debit bank. Debit bank kenapa? Sebab kita terima duit. Okay. Dalam bank kita tulis akaun permohonan 8% share keutamaan tadi. Ya, itu nanti. Okey. Manakala dalam akaun ni saya tuliskan bank. Dah. Tarikh dia tadi 10 hari bulan 3 2019. Jadi yang ni pun 10 hari bulan 3 2019. Okey. Dah kan? 3 juta. Yang ni tadi saya lupa nak letak tarikh 1 hari bulan 3 2019. Sini pun tadi 1 hari bulan 3 2019. Dah marah. Okey, lepas tu dia kata syarikat membayar dividen interim kepada pemegang share keutamaan dan 4% bagi pemegang share biasa. Dia tak cakap dah berapa ni. Bagi tahun akhir 3 ni macam akhir share keutamaan dan mungkin ikut bulan lah sebab dia bagi tarikh kan. Jadi kalau kita tengok daripada 1 Mac hingga 30 Jun, kalau tengok dia ada bulan Mac, April, Mei, Jun. 4 bulan betul? Mac, April, Mei, Jun. Ada 4 bulan. Jadi dia suruh kita tadi kira dividen kan. Dia suruh kira dividen interim. Okay, jadi nak kira dividen interim, saya tuliskan kat sini lah. Ni tadi C dia lah kan. Dividen interim. Okay, jadi dividen interim dia ada 8% share keutamaan. Okay, jadi macam mana kita nak kira dia? Kita ambil nilai dia dulu. Nilai share dia tadi ada sebanyak 3 juta 3 juta. Okey, lepas tu kita darabkan dengan 8%. Lepas tu kita darabkan dengan bulan dia 4/12 sebab dia tak bagi berapa peratus tau. Kadang-kadang soalan dia bagi peratus. Tu senang dia bagi untuk dividen interim ni berapa peratus untuk share keutamaan, share dividen share keutamaan. Kadang-kadang dia tak bagi, tapi ni dia tak bagi ni, jadi kita ambil bulan lah. Okey. Jadi kita tengok tadi berapa? Boleh kira tak ni? Mana kalkulator saya? Mak kata 3 juta
darab dengan 8% darab dengan 4/12. 50,000 Jadi total dia sama dengan 50,000. Ini dividen dia lah. Ini untuk share keutamaan. Ataupun saya letak kat sini lah. Sama dengan 50,000. Jadi kita senang nak total up kan Okey, lepas tu dalam soalan ada juga pasal dividen share biasa, iaitu dia kata 4%. Yang ni tak payah darab dengan bulan lah, kita terus darab dengan 4%. Jadi sini saya buat share biasa. Jumlah dia tadi 1 juta. Ni kita ambil nilai tau, bukan unit. RM. Okey, darab dengan 4%. Jadi kita dapat RM1 juta darab 4% dapat 40,000. Jadi jumlah dia ialah 90,000. Saya jumlahkan Okey, ini RM lah. Jumlah dividen dia. Okey, yang ni kenapa saya tak ambil unit tapi saya ambil RM, sebab dia bagi 4%. Kalau kadang ada setengah soalan, dia bagi dividen dia katakanlah 4 sen se-share. Kalau 4 sen se-share, barulah awak ambil unit dia. Boleh faham tak? Boleh. Boleh Cikgu sebab nak tanya. Ya boleh. Yang tadi tu yang dibayar penuh tu, dia tak payah bawa masuk share biasa ke? Dia bawa masuk share yang 8 share keutamaan je ke? Dia dah. Saya lupa nak bawa masuk Maaf kan? Patutnya dua-dua. Okey, terima kasih. Saya lupa pula yang share biasa ni tadi. Terima kasih. Sama-sama. Okey, yang ni pun sama jugalah, 1 juta. Kan? Okey, yang ni tarikh dia 10 hari bulan 3 2019. Okey, butir dia kita ambil bank. Manakala dalam bank 10 hari bulan 3 2019. Amount dia 1 juta. Jadi ni amount dia, butir dia akaun permohonan share biasa. Okey, terima kasih Tak nak masukkan. Okey, salah ni. Okey. Cikgu, Ya, saya. yang dividen interim 8% tu bukan 80,000 ke? 8%. Yang dividen interim tadi, yang jawapan dia bukan 80,000 ke? 4% ni. Yang dividen interim 8% share keutamaan tu, jawapan dia bukan 80,000 ke? Salah kira. Saya Sekejap, saya kira balik. Dapat 80,000 juga. Cikgu salah kira 4 bagi 12. Lah. Mana cikgu dapat 50,000? Cikgu tekan kalkulator pun dah salah. Okey. Kat hati je letak 50,000. Mana cikgu dapat amal 50,000 tadi? Okey, ni betul biasa tu salah tekan pasal budak tegur. Sebenarnya sambil tu menguji dia orang punya apa? Alertness. Okey. Lepas tu kita tengok pula ni Yang ni maknanya yang atas ni dah selesai 3 Ogos 2019, syarikat memerlukan modal tambahan dengan menerbitkan 1 juta unit 6% share keutamaan.
Yang ni dia ni pula, dia jual 1 juta share 6% keutamaan pada harga RM2 se-share. Jadi bila RM2 se-share, satu darab dengan RM2, maknanya 2 juta jugalah ya. 2 juta. Kat sini. Amount dia 2 juta. Hello, Assalamualaikum. Salam. Okay. Oh. Okay. Betul. Okay, 7.25 Okay, sama-sama. Salam. Okay, yang ni butir dia kita ambil tadi permohonan. Manakala yang ni kita ambil butir dia akaun modal share keutamaan tadi Okay, tarikh dia tadi berapa bulan? 3 Ogos. 3 hari bulan 8 2019. Yang ni 3 hari bulan 8 2019. Okay, dah? Okay, lepas tu kita masukkan pula yang 1 juta unit share biasa harga 50 sen. Jadi 1 juta dalam 50. Jadi 500,000 Betul? 500,000 kita tambah lagi sini 500,000. Sekejap. Yang sini pun 500,000. Okay, dalam ni kita tulis dia akaun permanent share biasa. Yang tu pun nak dipersoalkan juga. Okay, dengan butiran tak bukannya mengajar bahasa Melayu. Sabar je lah. Budak ni nak SPM besok kan keliru dia. Okay, 3 Ogos, tarikh dia 3 hari bulan 8 2019. Yang ni 3 hari bulan 8 2019. Okay. Tarikh yang mana tadi full ke? Macam mana? Tarikh. Kalau saya buat contohlah Mac 8 saja boleh? Tapi atas tu kita tulis tahun 2019 lah. Boleh? Dia asalkan sama. Kan macam kalau tengok cara saya tulis tarikh ni sama. Dia tak boleh lah 1 boleh 1 bulan 3. Lepas tu yang bawah dia 3 Ogos. Tu tak boleh. Kalau awak nak buat style Ogos atas 3 kan Ogos 3. Apa tu pun March 1. Boleh? Tak ada masalah. Tahun kat atas sekali boleh. Maknanya dia mementingkan ketekalan. Kalau dah pilih satu cara tarikh, tulis tarikh, katakan macam saya tadi tu 1 hari bulan 9 2019. Jadi yang lain pun saya ikut cara yang tu juga yang sama untuk tulis tarikh. Cikgunya satu lagi butiran. Memang kita tulis account ke? Ke tak payah? Macam tak yang tak apa. Right. Sebab panjang tu. Share keutamaan. Kan nama permohonan share keutamaan. Okay, lepas tu dia kata ni kita dah masukkan. Okay, lepas tu dia kata pada tarikh tutup 11 Ogos semua share keutamaan telah dilanggan penuh. Okay, kita settlekan yang dilanggan penuh ni telah dilanggan penuh, jadi kita kena masukkan dalam bank lah. Okay, jadi sini putih dia ialah bank. Tadi 11 hari bulan 8 2019. Manakala yang ni sekejap satu tu masuk. Okey. Jadi sini tarikh dia tadi 11 hari bulan 8 2019. Okey.
Okey, yang ni yang complicated sikit. Okey, manakala terdapat kurangan langganan berjumlah 1 juta share 1 juta pula 100,000. Dia tadi offer 500,000 kan. Tapi kurang 100,000. Wang kurang langganan ditanggung oleh pihak penaja jamin 15 Ogos. Okey, saya pun sebenarnya tak berapa ingat yang ni sebab jarang keluar soalan macam ni. Saya minta maaf, saya nak tengok jawapan kejap tau. Saya takut saya membawa ajaran sesat. Ni Terengganu kan tadi? Sebelum saya bawa ajaran sesat ke awak, baik saya tengok betul. Percubaan lain. Nanti kena tambah 100,000 tu buat tarikh baru. Sekejap. Mana tadi Terengganu? Soalan nombor 4 kan? Sebab jarang soalan keluar macam ni, tapi saya rasa silibus baru memang ada. Macam ni jugalah, sama juga bank. Cuma dia kena asingkanlah 400,000 dengan 100,000. Okey. Okey, jadi share biasa ni tadi kita nak kosongkan yang ni. Mula-mula 400,000. Lepas tu 100,000 dia buat secara berasingan. Betis sama bank. Ni pun sama. Cuma satu 11 Ogos, satu lagi 15 Ogos Yang ni 11 hari bulan 8. Dia memang, saya rasa soalan ni memang dia nak tengok tarikh. Awak kena buat tarikh dengan complete lah ni. Kalau tengok caranya, saya rasa dia nak tengok tarikh awak ni punya juga. Okay. Lepas tu kat sini kita masukkan share biasa 2 kali. Satu 400,000. Satu lagi 100,000. Tarikh dia yang ni 11 hari bulan 8 2019, yang ni 15 hari bulan 8 2019. Okey. Cikgu, kenapa dia kredit cikgu? Tak faham. Apa yang kredit kat mana? Share biasa permohonan? Yang tu. Yang 400,000 dengan 100,000 tu. Okey, yang ni kenapa dia ni? Okey, kita nak jadikan akaun permohonan biasa ni adalah akaun sementara. Dia bukannya equity ke liability ke hasil ke belanja ke, bukan. Dia adalah satu akaun sementara. Jadi tadi bila kita nak terbitkan share, kita debit akaun permohonan biasa, lepas tu kita kreditkan modal share di masa kita terbitkan. Okey, bila kita terima duit, kan ni tadi akaunnya dia baki 500,000 kan, ataupun tadi 1 juta kan. Macam ni kita nak jadikan dia kosong. Jadi dia kena kredit permohonan share biasa, debit bank. Bank mesti debit sebab kita dapat duit. Okey, boleh? Boleh. Okey Okey, soalan yang bagus. Terima kasih. Ini lagi tadi soalan dia. Okey, bagi tahun berakhir 31 Disember, syarikat mengisytiharkan dividen akhir kepada pemegang share keutamaan dan 3 sen unit dividen akhir kepada pemegang share biasa. Bagus soalan ni dia kat atas dibagi peratus, bawah dibagi 3 sen seunit. Jadi saya dapat kesempatan untuk ajar awak kedua-duanya lah. Ini yang tadi saya kata dia main seunit tadi. Okey, jadi saya ambil dulu share keutamaan ni Okey, ni dividen interim, manakala ialah dividen akhir. Okey, jadi saya ambil dulu 8% share keutamaan. Okey, RM. Okey, ni masih lagi 3 juta
Masih lagi darab dengan 8%. Cuma sekarang ni balance dia ada, sekejap cikgu takut salah lagi. Ni betul lah macam ni kan. 40,000. Okey, ini 612. Dia ikut bulan sebab dia ada ni. Okey. Okey, jadi yang ni balance dia sebabkan tadi tu dia bayar sampai bulan Jun Jun kan. Jadi sekarang ni yang dia belum terima daripada bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 jadi maknanya bulan. Jadi kita ambil sini darab 6/12. Berapa tu? 3 juta darab 8% darab 6/12. Dapat 120,000. Okay. Lepas tu kita ambil pula 6% share keutamaan. Keutamaan. RM. Dia tadi 2 juta kan? Okey, darab berapa dividen dia? Siapa tahu? 3 sen per unit. Yang ni share keutamaan. Macam mana nak tahu share keutamaan dia ni yang ni berapa peratus dia? Dividen. Ni tengok kat depan ni Kan saya kata tadi 6%. Dekat depan share keutamaan ni adalah dividen dia. Jadi inilah 6% 6%. Lepas tu yang ni daripada bulan 8 tadi kan? Jadi bulan 8, 9, 10, 11, 12. 5 bulan 8, 9, 10, 11, 12. 5 per 12. Darab 5/12 sama dengan dapat 2 juta darab dengan 6% darab dengan 5/12. 50,000 betul tak? Betul. Okay. Last kali ialah share biasa. Okay, yang ni macam tadi dia bagi peratus tau soalan dia masa interim 4%. Tapi sekarang ni dia bagi 3 sen seunit. Jadi awak kena tengok berapa unit lah. Okey, jadi kita tengok bagi yang ke atas ni dia ada 2 juta unit, betul tak? Dan manakala yang bawah ni ada 1 juta unit. Share biasa. Kenapa dia lari je ni? Ni 2 juta tambah 1 juta, maknanya dia ada 3 juta lah. Ni bukan RM. Kata sini 3 juta unit darab dengan 0.30 0.0003 03 0.03 sen. Sebab dia kata per share satu share tu ni. Jadi kita darabkan 3 juta darab dengan 0.03 kita dapat 90,000. Okay, jumlah dia kalau kita tengok skema dalam ni macam dia tak minta jumlah. Tadi skema dia. Kan, tapi tak apalah awak letak je jumlah. Sebab kadang-kadang diorang ni ada masa-masa dia nak tengok jumlah. Ada masa tidak. Jadi dia
tunjuk je lah jumlah macam ni kan. Jadi nampak total dia berapa. Okey, soalan ni ada apa-apa nak tanya lagi tak? Saya ada tanya kat chat. Tanya kat chat. Chat mana? RM400,000 dalam akaun share biasa. Shalin tanya RM400,000 dalam akaun share biasa. Ni. Oh, Ya. macam ni kan. Okey, sekarang ni awak tengok pada soalan. Dia kata ni dia jual 1 juta unit share biasa pada harga 50 sen. Jadi total ialah RM500,000. Betul tak? Okey, lepas tu dia kata semua terdapat kurangan langganan berjumlah 100,000 bagi share biasa. Maknanya kalau kurang 100,000 tinggal 400 lah. Dan wang kurang langganan tu ditanggung oleh pihak penaja. Jadi kalau awak tengok yang 400,000 ni yang memang dia terbitkan pada orang ramai. Yang ni yang ditanggung oleh pihak penaja tu 100,000. Sebab total dia. Maksudnya penaja tu bayar lah kan? Ha? Macam mana? Maksudnya penaja tu bayar 100. Ya, Yang penaja tu bayar. Sebab Yang duit tak cukup lagi 100,000. Total 500,000 kan dia nak kan, tapi cuma ada 400,000. Jadi 100,000 ni penaja tu yang top up lah. Sebab tu kita kena rekodkan secara berasingan. Okay, boleh Mishalin? Boleh juga, boleh. Alright. Lagi? Ada apa-apa nak tanya? Soalan sebenarnya kita bincang soalan Terengganu, tapi soalan Kelantan kita tak sempat nak bincang. Ada apa-apa nak tanya tak pasal soalan Kelantan tu? Saya tak pergi detail lah. Ke korang nak saya pergi detail soalan tu? Yang akaun mana? Menyimpan tunggal. Dapat lah cikgu yang Kelantan. Yang Kelantan kan semalam malam tadi kita tak sempat bincang kan? Nak kita bincangkan kat sini? Yang Kelantan tu dah buat dah hari tu dengan cikgu. Oh ya ke? Oh, Kelantan sudah buat. Okey. Jadi kelas Wira awak boleh bersuara? Nak tanya apa-apa lagi? Boleh. Cikgu ada pinjaman? Ya macam mana? Ada pinjaman. Pinjaman? Yang tajuk pinjaman saja ke macam mana? Maklumat tambahan. Macam Teraya Selangor. Sekejap, hari tu saya ajar yang Tali matang ke? Maksudnya tali matang, sebab tali matang ni susah pinjaman. Tak, yang kena pecah dua tu, LSLBS. Tali matang lah. Ada contoh soalan tak, Luqman? Soalan Teraya Selangor. Bagi tahu kejap, saya carikan sekejap soalan. Sekejap. Selangor ada juga, Selangor dekat bahagian Bilangan Tunggal soalan last sekali. Kena pecah yang dia minta tali matang. Yang kita punya soalan Ya, cikgu. Soalan Selangor. Siapa Al ni sedih betul cara bercakapnya. Kenapa Al stres ya? Al ni siapa? Kawin cikgu. Al-Kawin cikgu. Al apa? Al-Kawin. Al-Kawin siapa? Murid kelas Wira. Saya tak pernah ajar awak sebelum ni Cikgu pernah masuk kelas Wira lah. Yelah, tapi mana kelas Wira yang kelas Iris tu. Entahlah, minta maaf lah ya kerana cikgu ni jenis pelupa sikit, tak maaf. Kejap kita tengok soalan yang mana ada. Kita tengok Terengganu malam tadi ada, semalam ada ni tak? Selangor ni, Terengganu ni tak ada pinjaman. Cikgu tengok ni soalan SBP. SBP ni saya dah download ke belum? Macam belum je. SBP ni SBP 2020.
Cari jap. Baru tengok ni orang kena kanser lidah. Drop. Ni Yang je. Belakang sekali. Alamak. Jadi tak saya cari kat Telegram lah. Dan akhir. Cikgu tak nampak ke apa? Mulai. Cikgu try search lah terus. Tak ada pula ni. Awak boleh, kalau ada boleh share dengan saya sekejap tak ni? Jap. Tadi tak jumpa. Nak sharekan dengan saya kat Telegram boleh, dekat WhatsApp pun boleh. Tak boleh pula benda ni. Tu. Sekejap ni saya forwardkan juga ke kelas Cemira ya. Tengok soalan ni. Musurat belakang sekali tu. Hah? Yang akhir sekali. Oh, soalan last.
Ni. Atas sikit. Yang ni, maklumat tambahan akhir tu. Pinjaman tu. Maklumat yang mana je? Pinjaman bank ni Okey. Saya stopkan dulu sharing ni kat sini. Sekejap One thing saya pinjamkan lagi satu. Okey, dekat soalan tu disebut mana pula tadi soalan ni? Sekejap ni. Okey, soalan nombor 5 tadi Okey, nombor 5 Okey, saya nak bagi ni, saya snapkan jugalah soalan ni supaya senang nak nampak. Sekejap saya ambil masa sikit. Download tak tahu pergi mana Dah sekejap Cikgu ni kadang try and error. Macam kadang-kadang tak jadi.
Macam ni je vacuum. Jadi saya masukkan kat Jamboard tadi. Saya kecil celok je susah nak beli pula. Susahlah. Okeylah. Saya tak buat. Buat pula saya. Okey, tak apalah, kita tengok balik pada soalan. Boleh sekali lagi sini dah. Okey, boleh. Soalan dia siap ada moratorium ni je. Biarlah. Soalan memang uncontrollable lah. Okey, pinjaman bank sebanyak RM30,000 berkadar 2.35% telah diterima pada 31 Mei 2020. Memandangkan moratorium telah dilaksanakan, bayaran balik pinjaman bermula 1 Ogos 2020 dan berakhir 31 Julai 2025. Perkara ini masih belum direkod dalam mana-mana buku. Okey, jadi kita tengok amount asal dia. Kalau tengok pada soalan asal dia, pinjaman dia adalah sebanyak RM30,000 lah. Okey, jadi saya ambil kat sini RM30,000 Okey, dia tutup akaun pada 31 Mei 2020. Dia tutup akaun pada 31 Mei 2020 Okeylah, saya bagikan dia punya jangka masa dia macam ni lah Okey, ni 31 hari bulan 5 2020. Okey, masa ni lah yang dia ambil sebanyak RM30,000. Okey. Lepas tu dia kata sebabkan ada moratorium, dia daripada 1 hari bulan Jun sehingga 31 Julai dia tak perlu bayar kan. Sampai 31 Julai, saya ambil kat sini, 31 Julai, yang ni dia tak perlu bayar. Dia perlu start bayar kat sini sampailah ni 2020
sampailah 31 Julai 2025. Okey. Bila pinjaman ni dia boleh terbagi antara LS dan LS dengan ataupun LBS. Bila LS, dia tempoh dia adalah 1 tahun dari tempoh kewangan. Jadi kalau kat sini kita tengok soalan dia daripada 31 Mei 2020, maknanya pembayaran hingga 31 Mei 2021. Yang ni dia masuk dalam kategori liability semasa. Okey, bila selepas 31 Mei 2021 dia akan jadi LBS. Okey, kita tengok balik pada kat sini. Kenapa dia jadi kecil pula? Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini kan, pembayaran sini saya bagi 31 hari bulan 7 2021 Jadi amount yang dia perlu bayar antara sini ke sini ini adalah LS. Manakala dekat sini ialah LBS. Okay. Jadi macam mana kita nak kira dia punya tu sebulan punya macam mana kita nak kira sebulan punya ni? Okay, jumlah pinjaman dia adalah 30,000 kan? Dia ada bagi peratusan tu, cikgu kena ambil ke? Itu dia punya kadar faedah. Oh. Itu cerita anak dia. Kita jangan tengok anak dia. Anak dia tu kalau kita nak kira faedah baru kita ambil yang tu. Sekarang ni kita cuma nak ambil pinjaman saja. Pinjaman yang masuk liability semasa dengan liability bukan semasa Jadi kita tengok. Jadi 30,000, tak nak lapis merah kan? Jadi 30,000 bahagi, macam ni kita nak tahu dia bayar sebulan berapa? Bagi 12. Bagi 12 darab dengan 5 tahun. Sebab dia kata dia buat pinjaman tu daripada 31 Mei sehinggalah 31 Julai 2025. Tolak moratorium tu. Okay. Jadi maknanya total 5 tahun lah kan? Daripada 2020 sampai 2025 kan? Okay. Jadi awak dapat sebulan ni berapa? Sebulan dia perlu bayar RM500, betul tak? Betul tak dia kena bayar RM500? Okay, jadi sebulan dia kena bayar RM500. Jadi sekarang ni awak tengok yang masuk liability semasa berapa bulan ni? Dia bulan apa tadi? Bulan 6. Bulan 6 dengan bulan 7 tak payah masuk kan? 2 bulan tu tak payah masuk, betul tak? Sebab moratorium. Dia kata moratorium dilaksanakan jadi dia kena mula bayar daripada 1 Ogos. Jadi bayaran dia untuk bulan Jun dengan Julai tak payah masuk lah. Jadi kat sini dia ada cuma 10 bulan. Jadi 10 darab dengan 500. Yang ni masuk dalam pinjaman liability semasa. Boleh? Selebihnya maknanya yang masuk LBS. Ni saya tunjuk jalan kira macam ni, saya tak masukkan dekat dalam tu lah ya. Nanti kalau awak buat dia punya penyata kewangan betul-betul tak masukkan betul-betul. Okay. Jadi ni 500
darab 4 tahun darab 12. Betul? Okey. Dapat berapa ni? 500 darab 4 darab 12. 24,000. Lepas tu kita nak tambahkan lagi 2 bulan tu. Kan yang 2021 tadi tu, 2025 tu untuk bulan Jun dengan Julai dia. Tambah lagi 1,000 ataupun 500 darab 2. Jadi total dia 25,000. 25,000 lah yang masuk sebagai liability bukan semasa. Boleh tak? Siapa tadi? Luqman? Boleh. Faham ya? Maknanya yang awak ambil sebagai liability semasa tu adalah daripada tempoh awak nak tutup account tu, lepas tu sampai ke setahun daripada yang kita nak tutup account tu. Itu masuk liability semasa. Selebih daripada tu dia akan jadi liability bukan semasa. Ataupun kadang-kadang kan ada tahun kewangan semasa yang kita belum bayar dia punya ansuran pun masuk dalam liability semasa. Saya rasa ada soalan yang dia, saya tak ingat negeri mana, agaknya Selangor yang kita punya hari tu kan. Yang kena dak rindu. Dia ada tahun kewangan dia punya sendiri yang dia tak bayar kan. Jadi yang tu masuk liability semasa, termasuk yang setahun daripada tempoh kewangan. Yang selebih tu baru masuk dalam LBS. Faham ya. Cikgu, yang LBS yang dah 12 tu 12 bulan ni cikgu. Macam mana ulang balik Al? Yang 500 darab 4 darab 12 tu. 12 tu bulan kan? 12 bulan. Betul. Ya saya. Lagi? 4 tu tahunan cikgu, 500 darab 4 tu. Macam mana? 500 darab 4 ni kenapa? Yang 4 tu dia merujuk tajuk dia punya tahun ni. Ya. Kan daripada tadi dia punya account tadi tutup 2020 kan? 31 Mei 2020. Sekejap, kita tengok kat sini lah. Senang sini lah. Okay. Saya ambil yang 4 tahun tu start daripada 1 Jun 2021 sehingga 31 Mei 2025. 4 tahun kan? Ya. Lepas tu tambah lagi 2 bulan yang untuk bulan Jun dengan Julai 2025. Ni mungkin awak boleh part darab 12. Macam tu. Lepas tu tambah lagi yang 2 bulan ni kan, 2 darab 500. Jalan kira dia. Tambah 2 darab 500 kan. Ni untuk yang ni. Yang lagi 2 bulan tu tambahkan macam tu. Okay, ni jalan kira dia bercelaru sikit lah saya buat. Boleh lagi? Ada soalan-soalan lain? Boleh buat dah apa nama dia tu? Apa nama dia? Saya ni tak buku tunai runcit dengan persamaan perakaunan. Biasanya yang kat situ ada 10 markah yang mudah awak boleh dapat. Boleh tak? Carilah soalan dia. Mungkin dah nak habis kelas baru masuk lah. Tak apalah. Okey. Ada apa-apa lagi? Ke Musyid nak tanya? Shalen, Kugen yang baru masuk ni ada apa-apa nak tanya tak Kugen? Cikgu, kalau iuran kan dia kena tulis tarikh kan? Kalau nak buat akaun kena buat tarikh kan? Kalau memang dalam soalan dia spesifik ada tulis tarikh, macam mana awak nak tahu soalan tu kena tulis tarikh ke tak Kalau awak tengok dalam soalan tu dia macam, kalau awak tengok tadi akaun, kita tengok akaun apa tadi tu syarikat. Dia siap bagi tarikh detail semua benda kan. Jadi biasanya kalau macam tu memang kena ada
tak tarikh. Okay. Lepas tu kalau macam awak tengok buku tunai runcit pun dia bagi tarikh tu, dia tarikh dia tu. Biasanya bila dia detail dengan tarikh tu, dia ada markah bonus tarikh kat situ. Kadang markah bonus ni orang tak banyak, kena 2 markah je. Tapi still markah pada saya. Kadang-kadang awak nak dapat A+ daripada A+ tu kadang mungkin ada 1 markah ataupun 2 markah. Itu tentang penyelamat awak. Kadang-kadang ada kita fail nak ke lulus pun, tata kita dapat 39/100. Kan lagi 1 markah je nak lulus. Awak buat benda tu dah jadi sebab kenapa awak lulus. Okay, besok jangan panik. Besok kalau sempat saya jumpa awak sekejap. Kalau tak sempat saya sebab tadi cikgu jadi Juraida telefon pukul 7.25 saya dah nak kena tanda tangan untuk kertas tu, tak nak 7.25 tu. Jadi kalau sempat saya jumpa awak awal, saya jumpa lah. Sebab saya pun besok pagi saya nak uruskan anak saya first day sekolah masing-masing. Hopefully tak ada apa-apa yang ni. Saya ni lah Ada apa-apa lagi nak tanya? Saya dah paskan pada 2 kelas kan, awak bacalah surah Al-A'la tu. Terutamanya ayat yang ni. Lepas tu kalau lupa ke apa, bacalah istighfar banyak-banyak. Bayangkanlah cikgu siapa saya ke, cikgu Maswani ke, cikgu Amalina ke yang pernah ajar awak akaun ni. Macam mana cikgu terangkan kan. Minta bantuan pada Allah, minta bantuan pada Tuhan kita. Bagi kita ilham. Dan mudah-mudahan Allah bagi yang terbaiklah pada awak. Ada apa-apa lagi nak tanya? Malam ni kalau malam ni lah awak rasa, saya buka soalan pada awak lah. Saya tunggu awak dekat WhatsApp sampai pukul 8 malam. Boleh? Dan pukul 9 lah. Saya tak nak awak lewat sangat. Janganlah tidur lewat sangat, tidur cepat sikit. Besok pagi bangun awal, awak refresh, go through balik format-format dia tu. Saya harap awak dah boleh hafal format-format yang ada. Ada apa-apa lagi tak yang boleh saya bantu? Ada lagi? Ada. Okay, all the best. Cikgu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Sekejap lagi cikgu selesaikan dia punya ni.